sangat jarang untuk kita tangkap dan temui, melainkan dia terdampar dan naik ke perairan Cetek. Haiwan ni sebahagiannya adalah migratif, so dia bergerak antara musim ke musim. Ikan naga ni pun terlibat dalam pergerakan tersebut. Awang batil dia main macam majlis kenduri, malam berjaga. Di dalam cerita tu ada pemain tu, ada bertitah hulu balang. Awang Batil, penglipur lara yang sangat terkenal di negeri Perlis suatu ketika dahulu. Antara warisan sastra rakyat Marhain, gema suara Awang Batil atau Awang Belanga membawa bersamanya khazanah seni, resam dan kepercayaan dari suatu era yang telah pudar ditelan zaman. Pada suatu masa, Awang Batil mengembara dari sebuah kampung ke sebuah kampung, terutama di rumah yang mengadakan kenduri perkahwinan untuk mempersembahkan cerita klasik rakyat. Mengenakan topeng kayu berwarna merah, meniup serunai dan memukul batil yang diperbuat dari tembaga menjadi ciri unik yang hanya dapat disaksikan dalam persembahan Awang Batil. Hari ini di Indrakayangan, hanya tinggal satu-satunya pewaris tunggal seni warisan Awang Batil di Malaysia. Seni persembahannya menjangkau 5 generasi. Turun mari dengan segera. Ini titah perintah dari Doli Yang Maha Mulia. Kampung Pokok Sena Cuping, Perlis. Kerana cintakan warisan, beliau terus gagah walau lebih separuh abad susuk tua ini menghambakan diri dalam seni persembahan yang diwarisi turun-temurun dari ayah dan tok guru sebelumnya. Romli Mahmud atau mesra dipanggil Bang Li, 66 tahun, mempelajari seni tradisi ini dari arwah ayahnya, tokoh Awang Batil Mahmud Wahid. Seperti juga penlipur lara dalam sastra rakyat Nusantara lain, Awang Batil perlu berbakat dalam 3 aspek, iaitu seni penceritaan, nyanyian dan juga mampu bermain alat muzik tradisional. Alat muzik yang kena ada, wajib kena ada batil, sonai, topin. 3 tu ya bapa Pak Ramli duk main. Tu pun Pak Ramli agak tu 300 tan ada orang. Tapi 5 generasi. Tu Mak Belanga. Lepas tu yang nombor 2 Awang Kelam. Lepas tu baru Tok Salmom. Lepas tu baru Tok Muid Wahid. Lepas tu sampai Pak Ramli lah. Beliau pernah berehat selama 4 tahun kerana batil dan topeng diserahkan kepada pihak muzium. Rejab Ismail, seorang penulis dan pendokong seni negeri Perlis, antara orang yang berjaya memujuk Pak Romli untuk meneruskan dan membantu beliau mendapatkan semula barang keperluan bagi persembahan Awang Batil. Tahun 1997 menjadi permulaan kemunculan semula Pak Romli sebagai Awang Batil. Sejak berusia 6 tahun, beliau berguru seni penceritaan dari arwah ayahnya. Sering mengikuti ayahnya mengajar orang lain bermain gendang membuatkannya teruja dalam mempelajari alat muzik tradisional seperti biola, serunai, gendang dan juga batil. Bapa Mali duk mengajar orang. Bila duk mengajar orang, Mali tu piduk budak-budak piduk lena gitu kan. Lepas tu di satu malam tu Mali dah lama duk mengajar. Mali faham semua dah jenis-jenis main tu. Jadi kita belajar cara dengar dulu.
Pak Ramli mula jadi orang seni tu. Lepas tu bapak Pak Ramli pun heran. Dengan automatik jadi. Lepas tu bila dah kita tahu semua, dia tiup lagu yang kita tahu dah. Dia punya masuk tak mana, cara gendang lagu mana. Daripada situ yang Pak Ramli mula-mula dapat tu. Sampai boleh dia mengajak orang pun Pak Ramli jadi bantu lah. Banyak kajian mengenai sastra lisan di Malaysia atau Indonesia oleh ahli akademik barat dan tempatan menyebut fungsi watak seperti awang batil, tok selampit atau tok dalang lebih dari sekadar hiburan. Dari nyanyian, jampi serapah dan bidalan dalam persembahan mereka memberi gambaran kehidupan rakyat jelata serta impian mereka. Yang ni yang jadi masalah ni. Tune dia kenapa baik pipik. Memang tak bunyi. Jika dahulu persembahan hanya disertai muzik serunai dan batil, namun kini ia ditambah dengan alat muzik seperti rebana dan biola. Dalam menarik minat terutama generasi muda, usaha untuk mempelbagaikan alat muzik telah diambil oleh Pak Romli. Menurutnya lagi, muzik juga memainkan peranannya dalam persembahan awang batil. Dia mula-mula sekali penting buka kata dia tu. Macam kita kata dipanggil nama buka panggung. Tu buka panggung tu kalau bapak Pak Ramli dulu dia buka panggung saja tengah jam. Tapi Pak Ramli hari ini buka panggung tu dah 15 minit gitu ya. Cik makan upinang setiap 2, 3 manalah cik sudah. Sama seperti seni persembahan yang lain, penceritaan awang batil perlu mengikut turutannya yang tersendiri. Biarpun sebelum ini unsur mistik diterapkan dalam setiap persembahan awang batil, namun tidak bagi Pak Romli. Asalnya, sesebuah cerita boleh memakan masa selama 2 hingga 5 malam untuk dipersembahkan. Tahun bersilih ganti. Kini setiap persembahan awang batil oleh Pak Romli hanya memakan masa 2 hingga 5 jam sahaja. Topeng, batil dan serunai antara komponen penting dalam persembahan awang batil bagi menghidupkan jalan cerita yang turut diwarnai dialog spontan, jenaka serta nyanyian mengikut kesesuaian acara dan sambutan khalayak. Menurut Pak Romli, awang batil hiburan dan sastra yang mengangkat orang Melayu sebagai wira. Nama awang batil itu sendiri tidak merujuk kepada individu, tetapi dari sudut sejarah, ia simbolik kepada nama pahlawan hebat dalam masyarakat Melayu silam. Selepas acara buka panggung tiupan serunai dan gesekan biola, persembahan diteruskan dengan mainan gendang sambil awang batil bercerita dan menyanyi. Gesek biola, lepas tu menyanyilah lagu. Nyanyi pun lagu Tok Awang itu lah. Lagu orang tua nasihat pada orang muda. Alunan gendang dan batil silih berganti melatari penceritaan awang batil. Kebanyakan cerita awang batil ini bergenre komedi dengan diselitkan unsur nasihat. Topeng awang batil mempunyai 2 watak, iaitu hulu balang dan wak nujum. Topeng ini ditukar mengikut kesesuaian adegan yang disampaikan. Lepas tu di dalam cerita. Di dalam cerita tu ada pemain tu, ada betitoh hulu balang. Betitoh hulu balang, baru ambil topeng hulu balang pakai. Segeralah wahai hulu balang.
malam lama-lama sampai rumah awak. Dia bagi salam dekat awak. Oi awak, hang tu buat apa? Lepas tu Topin wak nujung. Wak nujung ni sebagai kepercayaan orang dulu. Kalau masuk wak nujung tu dia pakai dia cara dia tilik menilik ya. Dengan segera wak nujung pun masuk menghadap. Dia dengan duduk bertimpuh membuka sila. Diperbuat dari kayu tui yang ringan dan mudah dibentuk, diwarnakan merah putih, suatu persamaan dengan sastera rakyat budaya lain seperti opera Cina atau Jepun. Permukaan topeng keras dan licin agar debu, kotoran dan peluh tangan awang batil tidak mudah melekat. Topeng yang digunakan oleh Pak Romli kini adalah warisan turun-temurun yang berusia lebih kurang 300 tahun. Dari zaman dulu ni sampai hari ini pun kita tahu warna merah ni dia jadi terang sikit. Bila orang nampak, orang mudah nampak terang. Kalau warna lain tu dia jadi kelabu itu. Tu yang warna merah tu kebanyakan warna merah. Kalau warna merah ni lembu pun merah. Kalau kita pakai baju warna merah kan lembu ligan. Telah dah sudah cik makan upinang. Kerana keunikan persembahan awang batil, Pak Romli pernah dijemput membuat persembahan di luar negara. Beliau berjaya membawa himpunan hikayat awang batil ke Jepun, Singapura dan juga Switzerland. Awang batil dia main hari macam majlis kenduri, malam berjaga. Malam tu lah main. Sampai ke hari ni waktu mana pun boleh. Pagi pun Pak Ramli biasa pergi main. Di sekolah kena pergi main pagi. Sampai hari ni boleh main tak mana pun. Kebolehan penerima tokoh warisan orang hidup oleh Jabatan Warisan Negara ini bermain alat muzik tradisional membuatkan beliau sering diundang ke majlis keraian dan juga kenduri kahwin untuk membuat persembahan. Dengan cara ini sahaja, seni tradisional ini terus hidup dalam kalangan masyarakat walaupun minat anak muda untuk mewarisi kemahiran ini kian berkurangan. Masa tak ada persembahan awang batil, Pak Ramli sepenuh masa dengan kumpulan silat, kumpulan Kedah, Kelakar Selatan. Orang lain, kumpulan lain pun duduk tengah. Bila Pak Ramli ada kosong, dia orang panggil juga. Biarpun terdapat usaha daripada badan kerajaan dan orang perseorangan dalam memelihara seni warisan awang batil, Pak Romli begitu khawatir kerana sehingga kini masih tiada pengganti yang mampu menggalas beban di bahunya. Beliau bersedia menurunkan ilmu jika ada generasi baru yang berjiwa seni berminat untuk mempelajari dan mendalami seni persembahan awang batil. Tak ada harapan ni. Masih kelabu orang kata. Jadi Pak Ramli pun kalau suruh main pun, contoh macam anak murid Pak Ramli suruh main pun dia hanya boleh main tunjuk cara pukul batik, lagu gitu ya. Tapi bila dia nak tunjuk sonat dah Pak Ramli tahu tak boleh. Pengkaji mencatatkan bahawa telah banyak seni sastera lisan rakyat yang telah pupus tanpa kesan. Pada usia senja, Pak Romli masih gigih meniup serunai dan memukul gendang agar awang batil terus bernafas dalam khalayaknya. Bukan bayaran didambakan. Legasi seni penglipur lara amat penting baginya agar tidak ditelan zaman. Bagi Pak Romli, tiada nilai untuk diletakkan pada sebuah warisan.
Merenung jauh ke masa hadapan, pejuang khazanah seni Melayu ini penuh harap agar paparan ini dapat mengangkat kembali warisan yang semakin dipinggirkan dari arus seni perdana. Sang matahari baru menyinar di Pasar Nelayan Pantai Tuk Jembal, Kuala Terengganu, mulai hiruk pikuk dengan suasana urus niaga hasil laut yang segar dan murah. Setiap hari, jika sang laut bermurah hati, seorang nelayan mampu membekalkan sehingga 200 kg hasil laut ke pasar ini. 7 Julai 2023. Nelayan Harun Jusoh seperti biasa memeriksa pukat yang ditebar sebelum subuh. Namun tidak disangka, seekor ikan jarang jumpa ditemukan tersangkut pada pukatnya, kira-kira 100 meter dari pantai. Cik Harun Jusoh adalah individu yang menemui ikan naga laut. Yang mana ikan naga laut ini adalah hidupan laut dalam yang jarang ataupun sukar untuk ditemui di kawasan cetek di perairan Terengganu ni. Pada ketika itu, dia fahamkan sekitar pukul 8 pagi. Sekitar jam 8 pagi ketika Cik Harun sedang menarik pukat untuk ambil ikan dia, masa itulah ada ikan naga laut terlekat pada pukat Cik Harun. Ia adalah suatu pengalaman yang baru kepada Cik Harun dalam tempoh berpuluh tahun menjadi nelayan. Itu kali pertama Cik Harun menemui ikan spesies ganjil ini. Insiden pada Jumaat itu amat mengejutkan kerana ikan naga laut adalah spesies laut dalam dan sukar dijumpai di kawasan air cetek. Pada pekan awal tu masa kita dapat ikan lain, saya ingat tu ikan yang biasalah, ikan ebek kan. Apabila dekat dia panjang. Saya ingat ke ikan macam panggil ke timur, ikan Melayu, tapi tengok dia punya sirip merah. Merah jadi satu benda pelik lah. Itu nak pegang pun bisa orang benda-benda gini laut ni. Jadi terfikir jadi spesies tu penuh macam saya terlihat dalam rencana. Jadi saya dalam memang comel lah, saya tengok dia hidup tu dengan laut dia punya merah dia tu, laut comel memang lawa lah, berkilat putih kan. Tengok dia dah tak berapa tu lah siasat. Bila warna air tu dia dah tak tu lah, tapi dia punya badan dia jadi macam patah-patah. Itu bila dah mati, dia dah ada? Mati lah. Oh, masa naik hidup tak ada apa, hidup memang comel lah, cantik lah. Kilat dengan bercahaya macam lampu Kalimantan. Tapi masa nak cabut daripada... Dia tak kena pukat sangat, dia macam kena sikit di ujung, di ujung kepak dia kan. Kekecohan penemuan ikan itu mendapat perhatian penduduk kampung termasuk Muharram Jusoh. Berpengalaman 14 tahun sebagai nelayan, hari itu juga adalah kali pertama dirinya melihat spesies sebegitu di depan mata. Dia dapati satu jenis ikan yang pelik yang tak pernah tengok. Lepas tu dia hantar dalam WhatsApp group saya tengok dan saya mengatakan ikan tu rupa macam ikan naga. Dan saya suruh dia bawa naik dan saya tu berhubung dengan pihak UMT untuk tindakan lanjut lah. Kami boleh dikatakan sentiasa dikunjungi pelajar-pelajar dari UMT, UNIZA untuk membuat research ataupun kajian berkenaan dengan hidupan mering dan sebagainya lah. Jadi pelajar tersebut pernah berpesan kalau ada sejenis spesies yang jarang ditemui supaya berhubung dengan mereka pada pihak penyelidikan dan juga pihak nelayan. Jika menemui spesies-spesies yang jarang ditemui, kalau boleh lepaskan, ataupun kalau yang dah mati itu kalau boleh bawa naik dan serahkan pada untuk penyelidikan lah, untuk kajian-kajian untuk masa akan mendatang. Menyedari keunikannya, nelayan itu membuat keputusan menyerahkan ikan naga laut kepada Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS, Universiti Malaysia Terengganu UMT pada hari yang sama. Proses bedah siasat spesimen perlu dijalankan dalam tempoh 48 jam. Tugasan ini diketuai Azwarina Muhammad Azmi Ramasami.
Selaku Kurator Kanan Pusat Rujukan dan Repositori Laut China Selatan, Azwar mengumpulkan beberapa pakar biologi marin untuk sama-sama menyelesaikan kajian. Proses bedah siasat dijangka mengambil masa 4 jam. Kalau dari segi fizikal ikan naga laut ni, kita boleh nampak kerawang yang di atas kepalanya adalah ciri-ciri utama yang sangat menarik dengan warna yang sangat terang. Kemudian badannya berwarna metalik. Yang mana bila kita pegang badan itu, warna metaliknya boleh keluar dan lekat di tangan. Okey, kemudian badannya yang sangat lembut seperti ribbon, dan juga ada beberapa anting-anting yang tergantung di kerawang-kerawang yang menjadi hiasan kepada ikan ini. Ikan naga laut juga disebut oarfish di dalam bahasa Inggeris. Ikan ini dipercayai tinggal di kawasan laut terbuka pada kedalaman sehingga 1,200 meter. Pada peringkat ini, keadaan laut sudah gelap dan suram. Cahaya matahari tidak dapat menembusi air laut. Suhu airnya juga sangat sejuk. Kebanyakan hidupan di zon kedalaman ini dilengkapi tisu badan yang berupaya menghasilkan cahaya sendiri, termasuk ikan naga laut. Ciri-ciri fizikalnya lebih terserlah ketika ia berenang di habitatnya. Kantung tu. Sebelum ni kan kita tak pernah dapat yang ada ni. Dia macam ni. Kantung yang glow in the dark yang akan menyebabkan dia... So selama ni kita tahu di hujung-hujung je. Dia macam ada kantung. Ni di sebelah tengah pun ada. So banyak lah memang dia light up macam ada bola-bola-bola. Berdasarkan kajian, terdapat 2 spesies ikan naga laut direkodkan di dunia. Spesies Regalicus russelli adalah jenis yang ditemukan tersangkut pada Pukat Harun Jusoh. Satu lagi spesies, Regalicus glassni atau giant oarfish, bersaiz sekali ganda lebih besar dari jenis russelli. Hidupan marin ini boleh mencecah sehingga 12 meter panjang, iaitu anggaran ketinggian bangunan 3 tingkat. Berapa total length? 167 cm. Kalau tengok panjang dia tadi, and then bila sampai ke ekor, kita boleh buat anggaran bahawa usia dia ni juvenile, taklah terlalu dewasa, tak terlalu muda, sebab dia punya ekor dia tu agak tumpul. Dia belakang dia macam agak bulat macam tu. Sebab kalau yang jenis kecil atau masih muda, dia akan tajam macam tu. Proses bedah siasat dilakukan di bahagian luar dan isi ikan. Bahagian luar ikan termasuklah kulit, sirip, muka dan ekor. Memiliki badan yang rata dengan hujung badan yang tirus, ikan naga laut tidak mempunyai gigi. Ia berenang secara menegak ke atas sambil memakan plankton, krustasea dan sotong dengan menapis makanan masuk ke mulut menggunakan insang khas yang terdapat pada mulutnya. Ketika perut dibelah, pasukan penyelidik menemukan lebih 20 ekor cacing nematoda atau cacing gelang di lapisan luar perut. Kebiasaannya, parasit jenis ini berada di bahagian perut dan isi ikan untuk dijadikan perumah. Bila kita bedah lebih ke dalam, kita cari jantung, hati dia, and then kita buka dia punya perut dan usus, kita dapati ikan ini tiada isi perut yang terdapat di dalam perutnya. Kebarangkalian ikan ini tak dapat makan. Dalam masa sehari dua, kebarangkalian terakhir sebelum saat dia mati itu tak ada makanan. Kita boleh tengok dengan keadaan fizikal perutnya yang leper, tak ada kandungan sisa-sisa atau serpihan makanan sehingga ke anus di hujung usus ikan itu. Bila ikan ni menolak makanan atau refuse untuk makan ni, dia ada 2 punca utama. Pertama sekali mungkin ikan itu sendiri sakit, yang mana dia tidak boleh makan dan tidak mampu untuk makan dan dia akan naik ke permukaan. Pertama. Dan yang keduanya, dia mengalami stres. Sama ada daripada persekitaran dia ataupun stres dari segi kekurangan sumber makanan.
Dan itu juga menjadi punca ikan naga laut ni naik ke perairan Cetek lah. Difahamkan badan ikan naga laut yang diserahkan sudah patah kepada beberapa bahagian. Proses ini adalah proses semula jadi sekiranya ia hampir mati atau terancam. Hasil pembacaan daripada jurnal-jurnal saintifik dan beberapa penulisan daripada pakar-pakar penyelidik dari Taiwan dan Korea dapati memang ikan naga laut ni ada keupayaan untuk melumpuhkan part badan dia, bahagian badan dia, yang mana dia macam cicak, boleh tanggalkan ekor supaya pemangsa dia kejar ekor tu. So ikan naga laut dia tak ada sistem pertahanan badan yang khas, yang khusus di dalam air yang laut dalam ni. Jadi salah satu ciri yang telah dilihat pada ikan naga laut ni adalah dia mampu memutuskan badan dia dan memulihkan kembali luka tu. So untuk ikan naga laut kita ni, mula-mula waktu hidup dia okey dan kemudian nampak patah-patah tu adalah salah satu dia stres dan mempertahankan diri dia. Sebab ada beberapa haiwan lain juga yang mempunyai sifat macam ni. Contoh macam tapak Sulaiman, ada tendensi untuk memutuskan badan bila stres. Selesai bedah siasat, bahagian yang dibelah dan patah dijahit kembali bagi mengekalkan bentuk fizikal asal untuk tujuan pengawitan. Okey, sekarang kita tengah buka sirip dia untuk fixation. Fixation kita akan gunakan formalin 10%, yang mana dia akan membantu untuk mengeraskan sirip ni lah. Sebelum kita masukkan dekat tempat penyimpanan dia, kita kena buka semua sirip, senang untuk kita tengok segala karakteristik dia nanti. Saya dengan tim yang bekerjasama di dalam proses postmortem ikan naga laut baru-baru ini sangat teruja dengan dapatan hematod, bila kita tengok stomach content, kandungan perut ikan naga laut, and then dengan keadaan ikan naga laut itu sendiri yang mana sempurna, dengan sirip atasnya cukup, dengan kerawangnya cukup, and then ekor dia kalau kita perasan ada kesan terpotong, tapi terpotong ni secara semula jadi dan dia sembuh kembali. Okey, yang mana spesimen yang pertama kita jumpa cukup lengkap sampai ke hujung tirus. Okey, so kita nampak ikan ni pernah diserang atau pernah mengalami ancaman, dan dia kembali kepada keadaan asal dia dengan memulihkan diri dia. Akhir sekali, ikan naga laut direndam ke dalam balang berisi formalin selama 2 hari sehingga cecair itu benar-benar meresap ke dalam badan ikan. Beberapa penemuan ikan naga laut pernah direkodkan di Malaysia, antaranya di perairan Sarawak dan sekitar pantai Terengganu. Namun rata-ratanya ditemukan sudah tidak bernyawa. Hidupan laut dalam ini dikatakan timbul ke permukaan dan membiarkan dirinya dibawa ke pantai akibat sakit atau petanda sudah hampir mati. Bagaimanapun, punca sebenar insiden sebegini masih dikaji. Ini merupakan spesimen yang ikan naga laut yang telah ditemui pada 13 Ogos 2012 di Pengkalan Maras, iaitu di berhampiran pesisiran pantai UMT, dan ketika ditemui ikan ini dijangkakan telah mati dalam tempoh 24 jam dan terdapat beberapa bahagian fizikalnya telah tiada. Kini ia telah ditempatkan di galeri ini untuk paparan umum dan diawet secara kering. Namun penemuan ikan naga laut baru-baru ini akan diawet secara awet basah kerana menerusi awet basah ini, rupa fizikal ikan ini akan lebih kekal, lebih kurang 90%, dan ia lebih memudahkan untuk penyelidik akan datang untuk terus mengkaji ikan-ikan ini dengan lebih baik. Kejadian ikan naga laut terdampar ke pantai bukan perkara baharu. Meski jarang berlaku, kes ini turut dialami oleh beberapa negara di seluruh dunia. Mengikut kepercayaan, kehadiran spesies ikan ini ke pantai menandakan akan berlakunya bencana seperti gempa bumi. Pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor TS Dr. Muhammad Fadzil Muhammad Akhir menjelaskan kebiasaannya ikan bersifat migratif, berhijrah dari satu tempat ke satu tempat lain.
Menerusi teknologi pemodelan komputer, ramalan keadaan laut boleh diperoleh 5 hari lebih awal. Sebenarnya ikan naga ni bukan daripada perairan Malaysia, tapi dia lebih kepada perairan luar daripada Malaysia. Terutama sekali kawasan laut dalam. Berkemungkinan juga datang daripada Lautan Hindi di bahagian selatan di bawah Indonesia, ataupun datang daripada utara di bahagian Laut Cina Selatan. Sebab seperti yang kita tahu, ikan ni dia akan pergi ke kawasan-kawasan yang banyak makanan, produktivitinya tinggi. Ini disebabkan oleh faktor yang kita namakan sebagai upwelling. Proses pergerakan air daripada bawah naik ke atas membawa produktiviti yang tinggi. Dan menurut kajian kita pun memang sumber perikanan meningkat pada bulan-bulan ini. Jadi sebenarnya tidak mustahil ikan-ikan yang bukan datang daripada kawasan Malaysia bergerak daripada utara ke selatan ataupun selatan ke utara melalui kawasan kita. Memang telah dibuktikan dalam pelbagai kita punya survey, antaranya ikan lumba-lumba yang banyak juga berada di sekitar perairan kita pada musim-musim ini kerana disebabkan oleh kita menjangkakan produktiviti meningkat pada musim monsun barat daya. Selain itu, penempatan boya di tengah laut juga dapat memberi informasi mengenai keadaan di lautan. Setiap data yang diterima akan dianalisis sekiranya terdapat bahaya. Boya-boya yang sedia ada diselenggara secara berkala untuk memastikan fungsinya tidak terganggu. Hari ini, proses mengawet ikan naga laut akan diteruskan. Spesimen yang direndam ke dalam cairan formalin dikeluarkan untuk dibilas selama 2 hari. Ia perlu dibilas dengan air mengalir seharian. Pada peringkat awal pengawitan, 10% cecair formalin digunakan untuk menetapkan bentuknya selain mengelak reput. Sesi bilas, biasanya daripada formalin kepada etanol, kita akan melihat kepada saiz dan berat ikan itu sendiri. Contohnya macam ikan tuna yang berisi tebal dan sangat berat, kita akan injekkan formalin masuk ke dalam ototnya. Kemudian kita akan bilaskan lebih daripada 3 hari di dalam air biasa disebabkan oleh ketebalan otot dia. Kita nak bagi formalin tu masuk ke dalam otot dan keluar daripada otot dan dibilas dengan sempurna sebab kita tak nak ada percampuran formalin dan etanol untuk pengawitan jangka masa panjang. Jika tidak dibilas dengan sempurna, kebarangkalian untuk sampel kita rosak akan semakin tinggi dan proses penukaran etanol kita akan jadi lebih kerap. So akan berlaku pembaziran etanol lah di situ. Kita boleh nampak benda ni dengan tanda-tanda etanol kita bertukar menjadi warna kuning dan keorengan. Dan mungkin juga kita boleh nampak lapisan lemak di dalam etanol itu. So kita boleh gunakan alat alkohol meter yang digunakan untuk menyukat peratusan etanol di dalam balang untuk penyimpanan spesimen. Ikan naga laut direkodkan sebagai ikan bertulang terpanjang di dunia oleh The Guinness Book of World Records, iaitu sepanjang 10 meter dengan berat hampir 300 kilogram. Penemuan pertama adalah pada tahun 1860 di Bermuda sepanjang 5 meter. Pada tahun 1996, Tentera Laut Amerika Syarikat pula menemukan spesies ini sepanjang 7 meter yang dipegang oleh 16 individu. X-ray kali ini bertujuan mendapatkan maklumat tentang jumlah dan bentuk tulang yang terdapat padanya. Proses ini dibantu juru X-ray Irwan Iskandar Jusoh. 23 tahun dalam bidang radiografi, anak ketiga dari 9 beradik ini perlu melancarkan sinar elektromagnetik berperingkat berikutan saiz ikan yang panjang. Hasil X-ray mendapati terdapat sejumlah 212 duri dan tulang rawan pada sirip. Manakala jumlah tulang di dalam badannya masih di dalam kajian. Okey, Wan. Kalau tengok gambar ni macam mana, Wan? Nampak macam luar je ni. Okey, daripada gambar ni kita boleh nampak ikan ni dia kebanyakannya body dia composite daripada metal lah. Sebab kita boleh nampak sini kebanyakannya dia absorb tisu badan dia seperti dia absorb X-ray. Daripada X-ray kalau dia absorb X-ray dia akan nampak banyak putih lah. Berbanding kawasan hitam ni dalam kawasan ada udara ataupun soft tissue. Okey. Okey, kita nampak sini tulang dia, spine atas, spine dia tu semua tu nampak dia jelas lah. Okey.
Dan kita boleh nampak ada dot-dot ni mungkin yang partikel-partikel, saya tak pasti juga, mungkin metal juga yang ada dekat antena dia tu, yang dia slightly macam metal juga. Ikan naga laut yang sudah siap dibilas akan disimpan di bilik spesimen Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan. Sehingga kini terdapat hampir 100,000 koleksi spesimen marin yang diawet dari pelbagai spesies boleh dilihat di sini. Ia menjadi pusat rujukan bagi penyelidik dari dalam dan luar negara mendapatkan bahan kajian lanjut. Untuk kita buat kajian postmortem dan parasite, kiranya sudah terganggu. Jadi tak sesuai dijadikan orang kata bahan saintifik sebab dia dah mula mereput. Sebab tu kita jadikan pengawetan kering dan kita resinkan untuk lebih keras dan tahan. Namun spesimen yang kita jumpa kali ini merupakan spesimen yang segar, yang fresh, masih hidup pagi tu. So dalam masa 2 jam baru dia mati. So that's why kita decide untuk jadikan bahan rujukan saintifik dan kita jadikan bahan awet basah. Proses pengawetan basah hampir selesai. Bahan cecair etanol digunakan sebagai bahan utama pengawetan. Kadar keberkesanan etanol lebih tinggi daripada formalin. Pengendalian etanol perlu dilakukan secara selamat. Jika terdedah secara langsung kepada individu, boleh mengakibatkan rasa mabuk dan loya. Alkohol yang dituang ke dalam tangki akan disukat menggunakan alat alkohol meter terlebih dahulu. Kepekatan etanol yang sesuai adalah pada paras 70 hingga 75%. Kita cek dulu etanol dia. Okay, 78. Okay. Pemeriksaan berkala dilakukan 6 bulan sekali bagi memastikan tahap etanol berada pada peratusan yang sesuai. Rembesan daripada spesimen yang disimpan boleh mengurangkan kadar kepekatan alkohol. Yang pertama, etanol akan meruap dan persentase dia akan turun. Jadi yang tinggal di dalam tangki itu adalah peratusan air. So bila air semakin banyak di dalam tangki, so air itu akan memanggil bakteria. So bakteria ni akan mereputkan spesimen-spesimen yang ada. So sepatutnya jika kita punya pengawetan sempurna, dia akan tahan sehingga beratus-ratus tahun. Itu yang terbaiklah. Mengikut hasil kajian, isi ikan naga laut bersifat kenyal. Justru nilai komersialnya tidak tinggi. Tidak ramai individu berminat menikmati ikan ini kerana rasanya yang kurang enak. Bagaimanapun, terdapat juga restoran di Jepun yang menghidangkan ikan ini di dalam menu. Tindakan nelayan seperti Harun Jusoh dan Muharram Jusoh menyerahkan spesies jarang jumpa itu kepada pasukan penyelidik wajar dipuji. Keterujaan penyelidik jelas terpancar sebaik menerima ikan yang masih segar. Setiap data yang diambil dari sampel direkodkan untuk rujukan masa depan dan boleh diperbaik bagi menjaga hubungan manusia dan alam semesta. Kita menjadi tempat menyimpan, kita panggil halotype dan paratype. Halotype dan paratype ni unik sebab dia kita kata satu-satunya spesimen yang tak jumpa kat tempat lain. Peranan kita meluas, bukan saja tertumpu kepada fizik, biologi, kimia, lautan, tetapi juga memastikan bahawa maklumat lautan ini sampai bukan saja kepada penyelidik tetapi juga pada orang awam, sebab kita nampak kualiti kesihatan lautan semakin menurun dan kita harapkan penyelidik kita bukan sekadar habis dekat penyelidikan tetapi juga berperanan untuk memastikan masyarakat maklum tentang apa yang sedang berlaku dan ada peranan-peranan yang kita boleh mainkan untuk pastikan lautan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera.